请大家同心做个默祷。Let us say a silent prayer. Sila doa dalam hati. 刘家们，在我们还没有开始会前诗颂之前，请大家做一个祷告。Before we begin our hymnal session, let us kneel down and pray. Sebelum kita mulakan sesi kidung, mari kita sujud berdoa. 奉解释救生命祷告。
奉主耶稣基督圣名，会前诗颂，请大家翻开赞美诗95首。In the name of Lord Jesus Christ, we begin our hymnal session. Let us sing the first hymn, hymn 95. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulakan sesi kidung. Nyanyi kidung 95. 95首 95. 95. First stanza ayat pertama.第二节。的选择。受高的君王，为心中预备安葬，在末日降临，接我回天家。世界就生命，同主捉住生荣华。
请大家唱下一首诗263首。Let us sing the next hymn 263. Nyanyi kidung seterusnya 263. DJ first stanza. 求主耶稣是我恩友，负我罪孽担我忧，何等奇妙我主恩宠，能将万事向他求。stanza. 我们或有试探引诱，或有那国苦关头，却不应当以此为喜，乃当到处做千秋。这般良友，托这一切苦与愁。我们软弱处能体恤，放心到处做千秋。Ayat ketiga. 我们是否软弱多愁？千斤重担压肩头，阻难做我们避难所，快向耶稣说千秋。你若身旁有伴情侣，当向耶稣说千秋。请大家再翻下一首诗307首。Let us sing the next hymn 307. Nyanyi kidung seterusnya 307. Ayat pertama. 第二节。从前荒废光阴又大，现在又回来，悲伤忧伤都会满心，主我要回来，回来吧，回来吧，不要再放荡，是爱天父伸手接我竟要回来。第三节。从前说
许多处不易，现在又回来，恳求救主怜悯医治，主我要回来，回来吧，回来吧，不要再放荡，只爱天父伸手接我，我竟要回来。到现在，从前些笔狂傲之意，现在又回来，今后愿提升祈求你，主我要回来，回来吧，回来吧，不要再放荡，只爱天父伸手接我，我竟要回来。请大家再翻下一首诗354首。Let us sing the last hymn 354. Nyanyi kidung terakhir 354. First stanza.耶稣为你川流宝血，他和天和丰盛，快来寻可宝血救恩，一白如雪洁净。只要信他，只要信他，今日信靠他，他必救你，他必救你，今日必救你。第三节，耶稣就是道路真理，领你进入安息，相信靠他有在指引，必得永生福气。只要信他，只要信他，今日信靠他，他必救你，他必救你，今日必救你。Ayat terakhir. 请你爱的路上做阿里，同我荣耀天下，福乐美地无忧无虑，有福全无疆。只要信他，只要信他，今日信靠
感谢主，会前书中到此。Thanks God, our hymnal session ends here. Syukur kepada Tuhan, sesi Girung sampai di sini. Haleluya. Haleluya. Selamat malam dan salam damai kepada saudara dan saudari. Marilah kita sama-sama menyediakan hati yang murni untuk menyembah Tuhan Yesus kita, Tuhan yang benar kita di dalam kerajaan syurga. Sama-sama kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Sama-sama kita berdiri dan naikkan kidung pujian bilangan 359. Kita berjalan ke... We're marching onward to Zion.
syukur kepada Tuhan, sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa, berlutut berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚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 
感谢主耶稣。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyaksikan firman Alkitab melalui bantuan Roh Kudus. Mari kita teruskan perkongsian kita dan pembelajaran kita dalam buku Daniel dalam pasal 5. Pasal ini menyentuh tentang kemusnahan bagi kerajaan Babel. Dan saya telah memberi tema bagi pasal ini, yaitu malam terakhir kerajaan Babel. Setiap orang akan berdepan dengan hari ataupun malam yang terakhir dalam hidupnya. Tetapi setiap orang tidak akan tahu apakah kesudahannya dan bilakah kesudahannya itu, yaitu bila dan hari mana ataupun malam mana mereka akan
akan menjadi malam terakhirnya. Ada yang datang dengan secara mendadak dan tidak disangkakan, tetapi ada pula orang di mana malam terakhirnya macam mana pun masih lagi tidak sampai-sampai. Demikianlah pesakit-pesakit ini hanya boleh berusaha dengan sedaya upaya untuk bergelut dengan kematian di atas katil pesakit di dalam hospital. Dan ada sesetengah orang mereka dengan gembiranya mereka menantikan malam terakhir mereka. Ini kerana dalam hati mereka penuh dengan harapan dan mereka tahu bahawa apa yang tersedia bagi mereka ialah kemuliaan dan juga hadiah bagi mereka. Malah ada juga ramai orang yang menunggu malam terakhir mereka dalam takut dan gentar. Kita pernah berkongsi tentang malam terakhir Tuhan Yesus. Adakah saudara-saudari masih ingat bagaimanakah keadaan malam terakhir bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, malam terakhir bagi Tuhan Yesus pada masa yang sama juga merupakan malam terakhir bagi iman kepercayaan Judas Iskariot. Pada malam yang terakhir tersebut, iman kepercayaannya boleh dikatakan sama sekali telah pun musnah ataupun mati. Pada malam terakhir tersebut, iman kepercayaannya, jiwa rohaninya juga telah pun menghadapi kesudahannya. Kita dapat melihat bahawa malam terakhir Tuhan Yesus juga pada masa yang sama merupakan malam terakhir bagi Judas Iskariot. Hari ini kita akan belajar dan dapat melihat dari buku Daniel pasal 5 yang menyentuh tentang malam terakhir bagi kerajaan Babel. Terlebih dahulu marilah kita rujuk kepada buku Galatia pasal 6 ayat 7 untuk jadikan sebagai permulaan pembelajaran kita dan juga akan digunakan sebagai kesimpulan bagi pembelajaran kita. Mari kita rujuk kepada buku Galatia pasal 6. Mari kita baca ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan kerana janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan kerana apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Adakah saudara-saudari dapat melihat di sini? Di sini mengatakan bahawa janganlah kita sesat. Ada pula terjemahan lain yang menterjemahkannya sebagai janganlah ditipu. Janganlah kamu ingat bahawa malam ini tidak akan menimpa diri saudara-saudari. Kerana di dunia ini memang ada banyak kejayaan, memang ada banyak orang yang mempunyai kesihatan yang baik dan kamu mempunyai banyak kekayaan dan peluang. Mungkin kamu akan ingat bahawa malam itu ataupun malam terakhirmu tidak akan datang. Mengapakah kamu ada keyakinan sedemikian? Adakah kerana persekitaran kamu, apa yang telah kamu miliki itu telah memberi kamu satu gambaran yang tidak benar, iaitu gambaran yang palsu dan memberi kamu satu pandangan, iaitu keselamatan yang tidaklah sebenarnya, yang bukanlah sebenarnya. Dan kerana itu kamu akan menganggap bahawa orang lain akan menghadapi masalah tetapi bukankah diri kamu sendiri. Sedangkan kebanyakan masa, pada masa kamu ingatkan kamu tidak ada masalah, pada masa itulah kamu mempunyai masalah, malah masalah kamu sangat besar. Kerana itu di sini mengatakan janganlah sesat kerana apa yang kamu ingatkan tidak mungkin pas, sebenarnya kemungkinan itu akan senantiasa ada. Kerana itu Alkitab menasihatkan kita agar janganlah sesat, janganlah kita ditipu. Ini kerana Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur kamu itu juga akan yang dituai kamu. Di ayat Alkitab ini memberitahu kita ataupun ayat Alkitab ini sebenarnya merupakan isi kebenaran yang ada dalam kitab Daniel pasal 5. Kerajaan ataupun empire Babel ini telah musnah dalam satu malam sahaja. Kerana apa yang dikatakan di sini, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
juga telah menggenapkan ayat Alkitab di sini bahawa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan juga telah menggenapkan ayat Alkitab ini bahawa Raja Belshazzar telah menipu dirinya sendiri, telah menyesatkan dirinya sendiri. Oleh itu, kitab Daniel pasal 5 ini kita telah mempergunakan buku Galatia pasal 6 ayat 7 ini sebagai nas ayat Alkitab, sebagai permulaan bagi pembelajaran kita dan juga akan menjadi kesimpulan kita bagi pembelajaran kita. Mari kita rujuk kepada buku Daniel pasal 5. Mari kita baca ayat 1 hingga ayat 4. Di mana satu tema kecil boleh diletakkan, boleh diberikan kepada perenggan yang kecil ini sebagai malam jamuan yang terakhir. Jamuan malam yang terakhir. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1,000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1,000 orang itu ia minum minuman anggur. Ayat 2, dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat 3, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Teruskan dengan ayat 4. Di sini kita dapat melihat bahawa Raja Belshazzar dengan gembiranya dia telah mengadakan jamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1,000 orang jumlahnya. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang telah berlaku ataupun yang akan berlaku dan dia masih lagi bergembira. Sedangkan pada saat tersebut sebenarnya mereka berada dalam tempoh peperangan. Malah sejarah memberitahu kita itu sebenarnya angkatan pasukan askar bagi Persia sebenarnya Media dan Persia sedang mengepung kerajaan Babel ini. Di mana pasukan musuh telah pun mengepung seluruh kota Babel, tetapi mereka sama sekali tidak mempedulikan keadaan tersebut. Mereka tidak pedulikan keadaan tersebut dan kerana itu mereka tetap dengan perjamuan besar mereka. Adakah saudara-saudari tahu mengapakah Raja Belshazzar ini begitu mempunyai keyakinan? Kerana dua sebab. Yang pertama ialah kerana kota Babel itu ataupun tembok kota Babel itu merupakan satu tembok yang sangat besar, sangat kuat dan sangat kokoh. Jadi dia menganggap bahawa pasukan musuh tidak akan dapat menembus dinding tersebut. Malah tembok bagi kota tersebut adalah sangat luas ataupun panjang sehingga sekiranya kita ingin membariskan 12 kumpulan kuda pun pastinya masih ada lagi ruang. Jadi bagaimana mungkin pasukan musuh boleh menembusi kota tersebut? Apatah lagi di hadapan kota tersebut ada sebatang sungai yang di mana pasukan musuh perlu menyeberangi sungai tersebut untuk menyerang kota Babel. Kerana itu mereka sama sekali tidak bimbang. Tepunglah manalah aku takut. Dan apakah sebab yang kedua dia mempunyai keyakinan yang begitu besar? Rupa-rupanya sejarah telah memberitahu kita bahawa pasukan askar Persia sebenarnya mereka telah mengepung seluruh kota itu selama 4 tahun. Jadi bagi pendapat Raja Belshazzar, sudah begitu lama itu 4 tahun mereka mengepung kota itu tetapi mereka masih lagi gagal. Maka kerana itulah dia mempunyai keyakinan yang begitu besar bahawa kotanya pasti tidak akan ditumpaskan. Dan itulah kebanggaan ataupun kebongkakan ataupun keangkuhan ataupun kecongkakan hati yang kita senantiasa ungkit-ungkit ataupun kata-katakan. Di mana dia amat memandang ringan terhadap musuhnya dan pada masa yang sama dia mempunyai kebongkakan hati yang begitu besar, yang mempunyai keyakinan diri yang begitu sombong
Dan kerana itulah yang menyebabkan yaitu kerajaan Babelnya telah musnah pada malam tersebut. Ini merupakan satu peristiwa yang sebenarnya telah berlaku dalam sejarah. Dan pada masa yang sama juga merupakan peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Demikianlah kota Babel dalam keadaan yang bongkak, yang ego, yang sombong telah musnah. Hari ini, tahukah saudara-saudari berapa ramai orang yang bongkak? Dan tahukah saudara-saudari berapa ramai orang yang mempunyai keegoan yang sangat berkeyakinan? Dan kebongkakan mereka menyebabkan mereka merasakan diri mereka tidak memerlukan Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang hanya untuk mereka yang sakit, yang lemah, yang mempunyai penderitaan. Kita yang baik-baik ini, kita yang kaya-kaya ini, untuk apalah kita perlu percaya kepada Tuhan? Demikianlah kerajaan Babel dalam keadaan sedemikian telah menghadapi kemusnahannya ataupun keruntuhannya. Cuba kamu lihat, manalah ada raja yang di mana-mana negara, walau dalam keadaan dalam tempoh peperangan dia masih lagi boleh mengadakan perjamuan yang besar, minum dan makan dengan gembira. Dan apa yang lebih melampau lagi ialah dia meminum arak. Apabila diminum-minumnya itu dia malah memerintah orang yang agar membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, dan terang-terang dia telah mempermalukan Tuhan. Cubalah saudara-saudari tengok, dia telah menggunakan perkakas yang kudus itu dan kemudian yang menajiskan perkakas-perkakas ini. Coba kamu lihat. Pertama-tama dia memandang ringan terhadap manusia, dan keduanya dia telah memandang ringan terhadap Tuhan. Maka kamu boleh dapat lihat bahawa apabila seseorang itu menjadi congkak, maka sikapnya itu akan menjadi sangat sombong dan sangat ego. Dia tidak akan memandang tinggi terhadap siapa-siapa, dan pada masa yang sama, adakah dia boleh memandang ringan terhadap manusia, dia boleh memandang ringan terhadap musuh, tetapi bolehkah dia memandang ringan terhadap Tuhan? Jadi dalam pepatah Cina ada mengatakan bahawa orang yang sombong itu tidak akan melihat siapapun dalam matanya. Tetapi sekarang saya perlu mengubah pepatah ini kepada dalam matanya tidak ada Tuhan. Walaupun dengan matanya sendiri mereka boleh melihat penciptaan Tuhan yang agung, tetapi dalam matanya mereka tidak dapat melihat Tuhan. Kerana itu ada pepatah yang mengatakan orang yang sombong itu mereka tidak akan ada Tuhan di dalam hati mereka. Mereka yang dengki tidak akan ada kawan. Orang yang pemarah tidak akan ada dirinya sendiri. Dan benar-benar ayat-ayat sedemikian telah tergenang. Bagaimana mungkin seorang yang sombong itu boleh ada Tuhan di dalam hati mereka, sedangkan dalam hati mereka sudah menganggap diri mereka itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar daripada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin mereka percaya bahawa adanya Tuhan? Seorang yang dengki, bagaimana mungkin akan ada kawan? Kerana sebaik saja kawan kamu itu atau kawan orang tersebut lebih baik daripadanya, maka dia akan merasa marah dan tidak mahu mengaku kalah. Jadi bagaimana mungkin orang yang mempunyai hasad dengki itu ada kawan? Dan pada masa yang sama, orang yang senantiasa marah, iaitu seorang pemarah, tidak akan ada dirinya sendiri, kerana pada akhirnya dia akan menyakiti dirinya sendiri. Pada akhirnya dia akan membakar dirinya sendiri. Jadi demikianlah semua pepatah ini tergenap juga pada diri Raja Belshazzar. Hari ini, bukankah kita manusia di dunia ini sama seperti Raja Belshazzar? Apatah lagi
kebanyakan daripada kita bukan lagi seorang raja. Kita hanyalah rakyat biasa, tetapi ada segelintir orang sudah cukup sombong. Jadi demikianlah dalam satu di mana dia dalam satu tangannya dia menggunakan perkakas kudus Tuhan untuk meminum anggur, dan dalam tangan yang lain pula dia menyembah dewa-dewa palsu, di mana dewa-dewa ini semuanya dibuat daripada emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Semuanya merupakan dewa-dewa palsu. Bukankah sikap yang sedemikian sebenarnya kamu menunjukkan bahawa kamu sedang memalukan Tuhan? Aku tidak mahu menunjukkan bahawa dia tidak mahu memuji, tidak mahu menyembah Tuhan di syurga dan cuba untuk melawan Tuhan di syurga dan ingin menunjukkan kepada Tuhan di syurga bahawa dia lebih sanggup untuk sujud menyembah dewa-dewa palsu. Keadaan sedemikian amatlah merupakan satu hujatan terhadap Tuhan yang sangat besar. Ada segelintir orang mereka menyembah berhala kerana mereka tidak faham, mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Maka mereka masih boleh dimaafkan, tetapi Raja Belshazzar ini sebenarnya telah menggenapkan, iaitu makhluk yang tercatat dalam buku Wahyu, bagaimana makhluk itu menghujat Tuhan yang di syurga. Rupa-rupanya makhluk dalam buku Wahyu itu bukanlah makhluk yang hanya akan muncul apabila hari-hari kiamat, melainkan makhluk-makhluk yang tercatat dalam buku Wahyu itu sudah pun muncul dalam setiap zaman. Di sini mengatakan bahawa Raja Belshazzar ini telah mengadakan perjamuan yang besar untuk 1,000 orang jumlahnya. Tetapi apabila sampai kepada kerajaan Persia, iaitu Raja Persia pula, dia mengadakan jamuan besar untuk 15,000 orang hampir setiap malam. Dan sekiranya kamu ingin memahami lebih mendalam lagi akan raja ini, maka saudara-saudari boleh merujuk kepada buku Esther pasal 1 ayat 3, di mana saudara-saudari boleh lihat bagaimana Raja Ahasuerus ini telah membazir banyak harta kekayaannya, yaitu Ahasuerus, di mana dia telah mengadakan perjamuan besar untuk 15,000 orang selama 7 malam berturut-turut. Sehinggalah kemusnahan, kejatuhan kerajaan tersebut dan sampailah kepada kerajaan Yunani apabila Alexander yang Agung telah menjadi memegang tampuk kepimpinan, dan pada ketika itu juga sama dia mengadakan perjamuan besar untuk 10,000 orang. Dan kita dapat melihat bagaimana satu gunung menjadi lebih tinggi daripada satu gunung, dan demikianlah seorang demi seorang menjadi lebih hebat. Demikianlah empire pada zaman dahulu melalui ataupun menjalani kehidupan yang penuh dengan pesta pora dan juga pembaziran. Dan semua raja-raja dan semua raja ini merupakan raja agung bagi kerajaan ataupun empire yang besar seperti kerajaan ataupun empire Yunani. Tetapi pada saat-saat mereka berpesta pora dalam dosa kejahatan, datanglah penghakiman Tuhan. Bagaimanakah penghakiman Tuhan itu sampai? Mari kita rujuk kepada ayat 5 hingga ayat 9. Buku Daniel pasal 5 ayat 5 hingga ayat 9. Ayat 5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ayat 7,
Kemudian berserulah raja yang dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kuasa sebagai orang ketiga. Ayat 8, tetapi semua orang bijaksana dan raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Teruskan dengan ayat 9. Jadi pada ketika manusia berada dalam keadaan yang paling sombong, paling ego, maka pada ketika itu, pada perjaman tersebut, orang ramai ataupun raja tersebut melihatlah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Pada ketika itu raja itu menjadi pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Sehinggalah ayat 9 mengatakan bahawa dia masih lagi berasa sangat takut, cemas hati Raja Belshazzar. Dan sememangnya para pembesar yang lain juga berasa terperanjat. Sebenarnya apakah yang mereka takutkan? Apakah yang ditakuti oleh mereka? Sedangkan mereka tidak faham tulisan yang ada pada dinding. Apabila kamu tidak pun faham apa yang tertulis pada dinding, mengapakah mereka berasa takut? Malah bukan saja mereka berasa takut, tetapi mereka berasa cemas dan takut sehingga seolah-olah sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Begitu semula jadinya mereka berasa takut dan badannya memberi reaksi sedemikian. Cuba kamu lihat, Tuhan belum lagi bersuara, Tuhan belum lagi menegur mereka, belum lagi memarahi mereka, belum lagi merotan mereka. Jadi Tuhan sama sekali tidak perlu senantiasa membuka mulutnya ataupun bersuara apabila dia mau menghukum ataupun cuba untuk memberi ajaran, memberi amaran kepada kamu, kerana dia hanya perlu menulis sesuatu pada dinding saja dengan tangan manusia. Dan sememangnya Raja Belshazzar itu pada ketika itu sangat takut sehingga kan sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saya tidak tahu sama ada saudara-saudari boleh memahami keadaan di mana apabila sendi-sendi pangkal paha menjadi lemas dan lutut berantukan. Apabila saya terbaca sehingga ayat Alkitab ini, saya mempunyai pemahaman yang sangat jelas kerana saya mempunyai pengalaman yang sedemikian di mana sendi-sendi pangkal paha saya menjadi lemas dan lutut saya berantukan. Sememangnya sama seperti yang tercatat dalam ayat 6, kerana hati saya benar-benar berasa seolah-olah saya saya berasa gemetar dan berasa gelisah. Saya pernah memberi kesaksian ini, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. Kerana kebodohan saya pernah berdosa terhadap Tuhan dan kerana itu Tuhan telah menegur saya. Janganlah saudara-saudari ingat saya telah melakukan dosa kejahatan yang besar. Bukanlah sedemikian. Cuma dalam pandangan Tuhan itu merupakan kejahatan. Dengan kata yang lain, kerana sebenarnya saya telah pun mendaftarkan diri untuk maktab teologi, tetapi saya cuba untuk melarikan diri untuk tidak mau menjadi seorang pendeta, tetapi pada ketika itu Tuhan berasa marah, jadi kerana itulah saya mendapat amaran daripada Tuhan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah keadaan sedemikian, iaitu apabila muka menjadi pucat, hati berasa gelisah, pangkal paha menjadi lemas dan lutut berantukan. Apa yang ingin saya tekankan ialah pengalaman sedemikian. Keadaan saya boleh dikatakan hampir sama seperti yang tercatat di sini. Kerana bagi saya, saya benar-benar dapat melihat adanya tulisan di hadapan saya apabila saya berada di dalam kereta, apabila saya sedang memandu. Tetapi Tuhan tidak menggunakan tangan manusia yang menulis di hadapan saya, melainkan hanyalah memaparkan yaitu perkataan demi perkataan di hadapan saya.
Dan pada masa yang sama saya juga terdengar suara teguran daripada Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata kepada saya, kamu yang orang yang bodoh, sekarang juga saya mau mengambil jiwamu, jiwa rohanimu ataupun nyawamu. Pada ketika itu, Tuhan tidak menegur Raja Belshazzar. Mari kita teruskan pembacaan kita. Sebenarnya apa yang tertulis pada dinding tersebut ialah Tuhan telah menuliskan semua dosa kejahatan Raja Belshazzar. Tuhan menuliskan semua dosa kejahatan Raja Belshazzar adalah bertujuan untuk menghakimi Raja Belshazzar. Sebentar tadi kita telah pun mengatakan bahawa keegoan Raja Belshazzar, bagaimana Raja Belshazzar yang begitu ego sehingga dia memandang ringan terhadap Tuhan, kemana perginya semua ini. Tuhan apabila dia tidak marah, tidak ada seorang pun yang takut kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang memandang berat terhadap Tuhan. Samalah seperti hari ini, siapa yang sebenarnya takut kepada Tuhan Yesus? Manusia pada hari ini, mereka berani untuk meludahi Tuhan Yesus. Mereka berani untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Kerana Tuhan Yesus tidak bangkit amarahnya, kerana anak domba itu tidak bangkit amarahnya. Tetapi buku Wahyu memberitahu kita pada hari tersebut, apabila kedatangan Tuhan Yesus kali kedua tiba, maka amarah Tuhan yang besar akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditampung sesiapa pun. Dan pada ketika itu akan terdapat ramai orang yang sama seperti Raja Belshazzar, yang di mana mukanya akan menjadi pucat, pangkal pahanya akan menjadi lemas, lututnya akan berantukan, dan hari itu pasti akan datang. Oleh itu hari ini memang terdapat ramai orang yang tidak takut akan Tuhan. Sama seperti Raja Belshazzar. Ini kerana penghakiman Tuhan belum lagi sampai. Sedangkan Tuhan belum lagi bersuara ataupun berkata apa-apa. Raja Belshazzar sudah mulai takut. Kemudian apa yang telah dilakukannya? Ayat 7. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadapnya untuk menafsirkan tulisan yang tercatat pada dinding. Tetapi semua pakar ini tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan tulisan pada dinding tersebut. Kita senantiasa dapat terbaca dalam buku Daniel, di mana kumpulan yang telah dipelihara oleh raja ini ataupun yaitu para ahli nujum, para kasdim, ahli jampi, semuanya merupakan orang-orang yang tidak berguna. Di mana pada waktu-waktu biasa mereka seolah-olah disanjung tinggi kerana mereka merupakan orang-orang saraan oleh raja. Mereka merupakan orang-orang masyhur di hadapan raja. Mereka sangatlah istimewa, seolah-olah sangat hebat dan agung. Tetapi apabila mereka benar-benar diperlukan, tidak ada sekalipun mereka dapat menyelesaikan masalah, tidak dapat menyelesaikan masalah raja. Ini bukan merupakan catatan yang pertama. Cuba kamu bayangkan, kita telah membaca buku Daniel dari pasal 1 hingga ayat 5. Hingga pasal 5, sudah berapa kali ahli-ahli ini telah dijemput? Sudah berapa kali? Bolehkah saudara-saudari kira sudah berapa kali mereka telah dijemput, tetapi sama sekali mereka tidak dapat menggunakan kepakaran mereka untuk menyelesaikan masalah raja. Mungkin ahli-ahli pakar ini, yaitu para nujum, ahli nujum, jampi, para kasih, orang-orang yang hebat ini, yang kononnya yang mempunyai kuasa yang khas ini, mungkin mereka itu berguna bagi dunia ini, bagi orang di dunia ini, bagi si jahat, bagi hantu, bagi
bagi si setan. Mereka mungkin kekuasaan mereka itu akan berhasil. Tetapi terhadap Tuhan, terhadap mimpi Tuhan, terhadap petunjuk ataupun wahyu Tuhan, untuk tulisan Tuhan, mereka sama sekali tidak dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Yang dibagi hantu, mereka boleh faham. Tetapi yang dibagi Tuhan, mereka tidak dapat faham. Oleh itu, orang-orang yang dikatakan kononnya hebat, yang boleh cuba untuk meramal masa depan, semuanya merupakan orang-orang berasal dari si setan. Dan semua ini mempunyai dasar dalam Alkitab. Coba kamu lihat mimpi pertama yang telah pun dimimpi oleh raja, mereka sama sekali tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut. Sehingga pasal 4 sekali lagi Tuhan telah memberi mimpi kepada Raja Nebukadnezar, tetapi sekali lagi ahli-ahli ini ataupun pakar-pakar ini tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut. Sehinggalah pasal 5, tulisan yang dihasilkan pada dinding itu sama juga mereka tidak dapat menafsirkannya, karena mereka hanya boleh menafsirkan kata-kata dari si iblis. Oleh itu, saya tidak berhenti-henti mengulangi isi utama ini kerana ada saudara-saudari yang agak bebal kerana mereka percaya ada orang-orang tertentu yang boleh menunjuk apa yang akan berlaku pada waktu kelak dan apa yang telah berlaku pada waktu lepas. Sedangkan semua ini sebenarnya berasal dari si iblis, kerana sekiranya yang merupakan apa yang datang dari Tuhan, mereka pasti tidak akan dapat menafsirkannya. Jadi adakah saudara-saudari faham isi yang ingin disampaikan oleh pendeta? Ya, sememangnya peramal-peramal itu mungkin apa yang dikatakan itu seolah-olah tepat, tetapi janganlah saudara-saudari percaya kerana apa yang mereka tafsirkan itu adalah mengenai si iblis dan datang dari si iblis. Jadi walaupun tepat, janganlah saudara-saudari percaya. Marilah kita sedar. Ada pemuda-pemudi juga, mereka suka main permainan-permainan sedemikian, dan kerana itu mereka akan cuba untuk mencari peramal-peramal, ahli-ahli nujum dan juga ahli jumping. Tetapi mereka tidak dapat menafsirkan tulisan pada dinding. Jadi raja itu mengatakan bahawa sesiapa yang boleh menafsirkan tulisan tersebut, maka orang itu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas dan di dalam kerajaannya akan memberi kekuasaan sebagai orang ketiga. Apakah dimaksudkan kekuasaan sebagai orang ketiga? Mengapa bukan kedua? Sebabnya tidak boleh, kerana selain daripada Raja Belshazzar, dia masih ada lagi itu ayahnya yang merupakan raja, di mana ayahnya telah memberinya kuasa sebagai raja, di mana ayah dan anak bersama-sama memegang tampuk kepimpinan kerajaan tersebut, dan kerana itu dia tidak bolehlah menjadi lebih tinggi daripada ayahnya, dan kerana itu orang yang diberikan kuasa itu hanya boleh menjadi orang yang mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kerana selain daripada raja ayah, maka datanglah raja dan disusuli dengan raja dan kemudian barulah orang ketiga itu. Jadi untuk apa kedudukan sedemikian? Sedangkan beberapa jam tidak lama kemudian, maka semua ini, kerajaan ini sudah tidak akan ada. Jadi sudah tidak ada guna pun kedudukan tersebut. Dan hal ini telah disampaikan sehingga kepada permaisuri pada ketika itu, kerana tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan tulisan pada dinding.
Ini tercatat dalam ayat 10. Jadi permaisuri itu, di sini dikatakan permaisuri telah masuk ke dalam ruang perjamuan dan kemudian memberitahu kepada Raja Belshazzar agar jangan gelisah. Kerana dia memberitahu raja bahawa dalam kerajaannya ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan dia boleh menafsirkan tulisan tersebut. Malah dia juga merupakan ketua bagi para orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastim dan para ahli nujum. Demikianlah permaisuri itu telah memperkenalkan Daniel kepada raja bahawa dia boleh menafsirkan mimpi. Jadi boleh dilihat bahawa Daniel pada ketika itu boleh dikatakan bahawa hubungan Daniel dengan Raja Belshazzar itu masih lagi tidak baik, kerana kita boleh lihat di mana apabila Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar, Daniel sama sekali tidak ada kaitan dalam perjamuan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang dijemput itu merupakan pembesar-pembesar kerajaan, tetapi Daniel tidak mau menghadiri perjamuan tersebut. Maka dibawalah Daniel menghadap raja. Apabila Daniel sampai, maka bertanyalah raja kepada Daniel. Berkata kepada Daniel, sekiranya dia boleh menafsirkan mimpinya, maka dia akan memberinya kekuasaan sebagai orang yang ketiga dalam kerajaannya. Ayat 17 hingga ayat 21. Perenggan ini memberitahu kita bagaimana Daniel menjawab kata-kata raja. Ada 7 isi utama. Kerana masa, maka kita tidak akan baca, tetapi kata-kata Daniel ini terdapat 7 isi penting. Yang pertama, dia tidak mau, iaitu tidak mau hadiah daripada si raja. Kerana untuk apa hadiah tersebut? Yang kedua, Daniel mengatakan bahawa Daniel telah memberi peringatan kepada Raja Belshazzar tentang apa yang telah berlaku kepada ayahnya Raja Nebukadnezar, dan tentang bagaimana Tuhan telah menyebabkan Raja Nebukadnezar telah pun diturunkan kedudukannya sehingga menjadi binatang. Dan Daniel bertanya kepada Raja Belshazzar, kamu telah mengetahui semua ini. Ini merupakan isi utama yang ketiga, di mana dia berkata kepada Raja Belshazzar, kamu sudah tahu bahawa Raja Nebukadnezar pernah mengalami peristiwa sedemikian. Mengapakah Raja Belshazzar ini tidak menjadikannya sebagai tauladan? Dia tahu bahawa Raja Nebukadnezar telah diusir dari istana. Yang keempat, bukan sahaja Raja Belshazzar tidak merendahkan diri, malah dia telah menajiskan perkakas-perkakas kudus Tuhan. Jadi dengan demikian ini menandakan bahawa raja dengan sengaja telah berdosa terhadap Tuhan. Yang kelima, Raja Belshazzar juga telah memuji menyembah dewa-dewa yang tidak bernyawa, sedangkan dia tahu bahawa dewa-dewa tersebut itu merupakan dewa-dewa yang dari emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu dan tidak ada nyawa. Mengapakah dia masih lagi menyembahnya? Isi yang keenam, kamu tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan. Yang ketujuh, karena 6 perkara tersebut, maka Tuhan telah menuliskan tulisan tersebut pada dinding. Di mana Tuhan telah menuliskan semua dosa kejahatan Raja Belshazzar. Dan termasuk tulisan tersebut terdapatlah 7 isi utama. Jadi apakah penghakiman Tuhan? Iaitu ayat 25 hingga ayat 27. Apakah tafsiran Daniel? Ada 3 tafsiran. Yang pertama, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Cuba ambil perhatian bahawa Tuhan menghitung hari-hari kita.
Tetapi kamu tidak tahu tinggal berapa banyak masa kamu. Kamu tidak akan menghitung ataupun tidak dapat menghitung hari-harimu. Tetapi Tuhan menghitung hari-hari kita. Jadi di sini dengan jelas memberitahu kita bahawa Allah menghitung hari-hari kerajaan sehinggalah pengakhirannya. Jadi sekiranya kalau kita ada masa, kita haruslah baca buku Mazmur pasal 90 ayat 12 kerana itu merupakan doa Musa. Apakah yang telah didoakannya? Dia memohon agar Tuhan mengaruniakan hikmat agar kita boleh menghitung hari-hari kita. Rupa-rupanya kalau kamu berupaya untuk menghitung hitung hari-hari kamu diri sendiri, maka itu merupakan sejenis hikmat. Dengan kata yang lain, walaupun kamu tidak menghitung hari-hari kamu, Tuhan akan menghitung hari-hari kamu. Isi yang kedua, kamu akan ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi ambillah perhatian bahawa Tuhan akan meletakkan kita di atas neracanya dan menimbangkan kita di atas. Oleh itu, memang pujian manusia kepada kami itu mungkin sangat baik dan undian daripada sokongan daripada orang ramai terhadap kamu itu nampak seolah-olah menggambarkan bahawa kami itu orang baik. Sebenarnya tidak. Apabila Tuhan meletakkan kita di atas neracanya, sama ada kita didapati terlalu ringan ataupun berat, sama ada kita berdosa ataupun kita dikenan, maka pada ketika itu kita akan tahu semuanya. Semua akan jelas di hadapan mata kita. Oleh itu, janganlah kita disesatkan, janganlah kita ditipu oleh pujian manusia, oleh sokongan manusia, oleh undian manusia dan menganggap bahawa dirimu itu sangat baik. Kerana itu merupakan neraca manusia dan neraca itu tidak akan tepat. Kerana apabila mereka cuba untuk mengambil hati kamu, pasti ada tujuan mereka. Dan pada suatu hari nanti apabila kamu tidak lagi memberi mereka apa-apa keuntungan, mereka tidak akan menyokong kamu. Cuba kamu tanya diri sendiri, kalau kamu tidak berhenti-henti menegurnya dengan kebenaran, apakah kamu rasa orang tersebut atau mereka orang-orang begini akan menyokong kamu, menyukai kamu? Jadi sila ambil perhatian bahawa setiap orang akan diletakkan Tuhan di atas neracanya untuk ditimbang. Oleh itu, apabila seseorang mengatakan bahawa kamu itu tidak baik, janganlah kamu terlalu sedih. Janganlah kamu merasa terlalu sedih. Dan apabila seseorang itu mengatakan kamu itu baik, janganlah kamu terlalu gembira. Kerana kata-kata mereka itu tidak tepat. Ini kerana apa yang mereka katakan itu, penghakiman mereka ataupun ukuran mereka itu tidak ada standard kerana neraca mereka itu bukanlah neraca Tuhan. Oleh itu pada akhirnya neracalah yang akan memberitahu kita keputusan kita. Apa yang tertera pada neraca, maka itulah kamu. Tetapi malangnya apabila telah ditimbang di atas neraca, didapati terlalu ringan, kita bersalah terhadap Tuhan. Yang ketiga, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dengan kata yang lain bahawa penghakiman Tuhan akan datang pada malam itu juga. Pada akhirnya, mari kita baca ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar. Pada malam itu juga. Kata-kata Tuhan sangat tepat. Dan tidak membiarkan Raja Belshazzar itu melengahkan masa sehingga hari keesokannya. Ini kerana
Ini karena malam itu merupakan malam terakhir bagi Raja Belshazzar. Dan demikianlah dalam satu malam sahaja kerajaan Babel itu telah ditawan oleh kerajaan orang Media dan Persia. Dan ini merupakan tulisan yang telah pun dituliskan oleh Tuhan pada kapur dinding istana raja sebagai satu amaran. Karena itu kata-kata Tuhan itu membawa kekuasaan, membawa kekuatan, membawa penghakiman. Oleh itu Injil kita itu merupakan kata-kata Tuhan, merupakan firman Tuhan. Jadi apabila kita memberitakan Injil, apabila kita menyentuh tentang Injil kerajaan syurga, maka dengan semula jadinya Injil tersebut itu akan penuh dengan kekuasaan Tuhan. Di dalam Injil akan adanya kekuasaan dan kekuatan besar Tuhan. Malah Injil dengan semula jadinya ada penghakiman. Karena apabila kita menyebarkan Injil, maka dengan semula jadinya akan ada penghakiman. Bukankah sedemikian? Bukankah apabila Injil itu disampaikan kepada manusia, kalau kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi kalau kamu tidak percaya, maka dosa kamu telah pun ditentukan. Jadi bukankah itu penghakiman? Bukankah dosa itu kalau sudah ditentukan maksudnya sudah ada penghakiman? Sekiranya kamu percaya maka kamu akan mendapat penyelamatan dan kamu akan dapat masuk ke dalam kerajaan syurga. Bukankah itu kekuasaan? Bukankah itu kekuatan? Jadi sila ambil perhatian. Kata-kata Tuhan itu ialah kekuasaan, kekuatan, penghakiman. Dan rupa-rupanya demikianlah sifat yang ada pada Injil kebenaran. Tetapi siapa yang boleh percaya? Siapa yang boleh percaya? Dalam ayat 30 mengatakan, pada malam itu juga terbunuhlah Raja Belshazzar. Siapa yang boleh percaya bahwa kerajaan yang begitu kukuh dapat diruntuhkan dalam masa satu malam? Hari ini Amerika Syarikat mempunyai pasukan askar yang paling kuat di dunia ini. Dan saya percaya semua daripada kita mengakui akan hakikat ini. Walaupun dalam beberapa tahun ini kuasanya ataupun empire-nya semakin merosot, tetapi pasukan tenteranya masih lagi sangat berkuasa, sangat kuat. Tetapi adakah saudara-saudari boleh percaya kalau dalam satu malam kerajaan ini runtuh? Ataupun kamu percaya bahwa beberapa tahun kemudian mungkin kamu akan percaya bahwa ia akan runtuh dalam beberapa tahun kemudian. Tetapi bagaimana kita boleh percaya? Mungkin kita amat sukar untuk kita percaya bahwa sesuatu kerajaan yang begitu kukuh boleh runtuh, musnah dalam satu malam. Tetapi sebenarnya dalam Alkitab ada tercatat dalam buku Yeremia bahwa kota Babel itu akan dimusnahkan. Mari dalam buku Yeremia. Mari kita rujuk kepada buku Yeremia. Pasal 51 ayat 1 hingga ayat 2. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Ayat 2, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampingnya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Pada ketika Yeremia mengatakan kata-kata ini, kota Babel masih lagi kukuh dan kuat. Dan pada ketika itu orang-orang Israel telah ditawan atau orang-orang Yahudi telah Israel dan Yahuda telah ditawan. Tetapi sudah awal-awal lagi Nabi Yeremia mendapat petunjuk dan wahyu daripada Tuhan bahwa kerajaan kota Babel akan runtuh suatu hari nanti. Tetapi siapalah yang boleh percayakan hal ini? Jadi janganlah kita bongkar. Walaupun kerajaan yang begitu besar tetap boleh musnah dalam satu malam sahaja. Sama ada Amerika Syarikat ataupun negara China, Rusia, tidak kira kerajaan apa, sama ada Eropa, janganlah kamu bongkar.
Karena apabila penghakiman Tuhan sampai dalam satu malam saja, semuanya boleh dimusnahkan, semuanya boleh berakhir. Tetapi buku Wahyu telah memberitahu kita satu petunjuk. Pada waktu kelak apabila Tuhan Yesus datang lagi, maka kota Babel di dunia ini akan sekali lagi akan dimusnahkan, di mana sejarah akan berulang. Jadi sila ambil perhatian bahawa salah satu kesalahan yang didapati dalam penghakiman Tuhan ialah apabila kerajaan itu diletakkan di atas timbang, ditimbangkan pada neraca, janganlah kita didapati terlalu ringan. Manusia di dunia ini telah didapati bersalah terhadap Tuhan. Banyak orang telah bersalah terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan perlu membuat penghakiman. Tetapi kita yang merupakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang merupakan anak-anak Tuhan, adakah kita bersalah terhadap Tuhan? Adakah kita bersalah terhadap kemuliaan Tuhan? Sekiranya manusia di luar, manusia di dunia ini, mereka bersalah terhadap kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan menghakimi mereka. Apakah kamu rasa Tuhan tidak menghakimi kita yang merupakan anak Tuhan sekiranya kita bersalah terhadap kemuliaan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu merupakan Tuhan yang adil. Dan kerana itu sesiapa sahaja yang diletakkan di atas neraca tersebut akan ditimbang. Demikianlah malam itu merupakan malam terakhir bagi kerajaan kota Babel. Mari kita naikkan Kidung Pujian bilangan 87. Hari Penghakiman. Kita memohon agar roh hikmat itu mengaruniai kita hikmat, karena itu merupakan hikmat daripada Tuhan, hikmat yang membawa kita untuk sampai ke dalam kerajaan syurga dan dapat diselamatkan. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau mengaruniakan kepada kita hikmat agar kita tahu bagaimana untuk menghitung hari-hari kita. Apabila kita boleh, kalaulah kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih lagi tamak akan dunia ini, masih lagi begitu dingin, adakah saudara-saudari rasa kita boleh masuk ke dalam kerajaan syurga? Sama-sama kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣。
呀，感谢主耶稣，阿门。你预备，你预备，你预备审判大子来，你预备，你预备审判子快来。你预备，你预备，你预备审判大子来，你预备，你预备审判子快来。阿门。感谢主耶稣。
Syukur kepada Tuhan kerana memimpin kita dan memberkati kebaktian malam kita pada hari ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan dalam buku Daniel pasal 6 pada hari Sabtu ini pukul 4.30. Kebaktian sampai di sini. Salam damai dan jumpa lagi. Bye-bye.